أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسينا ومسلم كل الله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير. ومسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan yang ada ini akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah SWT. Kesempatan hidup ini juga menjadikan kita dapat memperbaiki amal yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan juga amal-amal yang telah kita kerjakan ini menjadi amal yang makbulan, amal yang diterima oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah pada malam ini kita menyambung lagi pembacaan hadis-hadis dari kitab Sahih Fadail A'mal, dan kita sampai ke tajuk kelebihan-kelebihan solat ataupun mencari pertolongan dengan solat ketika mendapat cubaan, kesempitan, kesusahan dan kesengsaraan. Dan kita maklum bahawa kita sebagai umat Islam ni secara khususnya, dan juga semua manusia sekarang ini berada dalam ujian yang sama, ujian Covid lah, Covid-19 ni. Ada juga ujian-ujian lain, banjir, gempa bumi di Indonesia, tanah runtuh, banyak lagi. Ujian ini kita perhatikan muncul di mana-mana. Jadi ini di antara teguran Allah SWT kepada kita semua, agar kita menginsafi terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Bukan hanya dia sebagai, memang orang menyatakan, ulama menyatakan bahawa ini adalah di antara alamat akhir zaman. Memang sebab kita berada di akhir zaman. Di antara teguran-teguran ini adalah teguran agar kita memohon ampun kepada Allah SWT dan bertaubat kepadanya, memohon pertolongan kepada Allah dalam solat kita. Kita telah sebut dalam pertemuan yang pada minggu yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW bila dia menghadapi apapun masalah, maka Rasulullah akan berwuduk dan Rasulullah akan solat 2 rakaat, dan Rasulullah SAW akan mengangkat tangan dia dan berdoa. Ini di antara sunnah baginda SAW ketika menghadapi suasana ataupun keadaan-keadaan yang memang, kalau kita nak katakan kesempitan hidup, kesusahan, kerunsingan dan sebagainya. Ini Nabi Allah ni, Rasulullah SAW, yang dijaminkan doanya makbul dan juga maksum, tidak melakukan dosa. Begitu sekali Rasulullah SAW ni berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kesusahan daripada hidup baginda SAW ni. Apalagi kita sebagai umat baginda SAW ini harus dan mesti sentiasa mengambil jalan untuk berdoa kepada Allah. Di samping berdoa ni, maksudnya kita solat, berdoa kepada Allah SWT melalui solat kita. Sebab itu Allah menyatakan wasta'inu bis sabri was salah.
innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ista'inu bisabri wassalah. Minta bantulah dengan solat, dengan sabar dan solat. Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan bersabar dan juga terus lakukan solat, sebab solat ini merupakan mi'raj. Dia merupakan proses munajat, memohon, berdoa kepada Allah SWT. Nanti kita tengok dalam beberapa buah hadis dinyatakan bagaimana bukan hanya Rasulullah SAW dan sahabat, bahkan nabi-nabi yang dahulu pun mereka juga melakukan perkara yang sama ketika menghadapi permasalahan. Di antaranya yang akan kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakdzib Ibrahim an-nabiy alaihi salam qad illa thalatha kadhibatin thintaini fi zatillahi qawluhu inni saqimun wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha wahidatun fi sya'ni sarah fa innahu qadima arda jabbarin wa ma'ahu saratu wa kanat ahsanan nasi fa qala laha inna hadzal jabbara in ya'lam annaki imraati yaghlibni alayki fa in sa'alaki akhbirihi annaki ukhti فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك أرسل إليها فأوتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليهم lam yatamalak an yabsata yadahu ilaiha faqabidat yaduhu qabdatan shadidatan faqala laha ad'illah an yutliqa yadi wala adurruki fafa'alat fa'ada faqabidat shadda min al-qabdati al-ula فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليتين فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان أخرجها من أرض أعطيها هاجر فقال أقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخذم خادما قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء فتلك أمكم يا بني ماء السماء رواه Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda tentang Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim AS tidak pernah berdusta selain hanya 3 kali. Ini bukan dusta yang maksud kita dusta yang dosa besar. Dusta pun ini maksudnya dosta yang dibolehkan. 2 kali berkenaan dengan zat Allah, yaitu ucapannya sesungguhnya aku sedang sakit, dan ucapannya bahkan pemimpin mereka berhala yang paling besar yang telah melakukannya. Yang kedua ini ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir, ketika mereka keluar, maka Nabi Ibrahim hancurkan berhala, tinggalkan berhala yang paling besar dan meletakkan kapak
yang digunakan untuk menghancurkan berhala ini di tangan berhala yang besar. Ini di antaranya. Yang kedua, jadi bila ditanya siapakah yang memecahkan, menghancurkan berhala-berhala kami, tanyalah kepada berhala ini, kata dia yang pegang kapak. Ini dusta. Sebenarnya dusta ini bukanlah dusta yang apa istilah kita, dosa, tetapi dia untuk menjadi mantik ataupun membuka minda orang kafir ini. Cuba fikir sikit, boleh tak berhala yang besar ini bercakap? Sebab itu mereka mengatakan balik, bukankah engkau tahu wahai Ibrahim, ini berhala tak boleh bercakap? Saya pun dah cakap, kenapa kamu menyembah yang tidak boleh bercakap ni? Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim ni mengajak orang kafir ini supaya berfikir, menggunakan rasional, akal mereka, supaya memikir apakah berhala ini boleh disembah. Mereka pun mendapat jawapan yang sendiri, tetapi mereka masih dengan anutan lama mereka, maksudnya masih lagi emosional, emosi mereka ni maksudnya mempertahankan inilah Tuhan kami. Ini di antara apa istilah kita, Nabi Ibrahim ni pernah mengucapkan kata-kata yang ialah macam bohong lah. Dan yang ketiga, lalu berkenaan dengan Sarah, kerana dia datang ke wilayah sang penguasa yang zalim bersama Sarah yang merupakan manusia yang paling cantik. Tapi Ibrahim berkata kepadanya, sesungguhnya jika penguasa yang zalim mengetahui kamu adalah isteriku, maka dia akan mengalahkan aku untuk mendapatkanmu. Jadi Nabi Ibrahim ni dia pergi ke Mesir dengan isterinya Sarah. Sarah ni belum dapat anak lagi, umurnya dikatakan 60 tahun. Jadi Nabi Ibrahim dah tahu dah bahawa di Mesir ini ada penguasa yang zalim. Kerjanya kalau tahu dia tengok perempuan cantik, dia adalah isteri orang, dia akan ambil. Ini jahat betul. Ini jahat. Ini bukan cerita, kadang-kadang kita dengar juga cerita seperti ini kan. Dikata orang ni tak boleh tengok orang cantik, bahaya ni, raja akan ambil. Ini kisah betul. Hadis yang sahih ni meriwayatkan Tuhan Rasulullah SAW ni menceritakan hal yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Jadi sesungguhnya penguasa zalim ini mengetahui kamu adalah isteriku. Kalau dia tahu, maksudnya dia akan mengambil kamu daripada aku. Bila dia bertanya nanti padamu, beritahulah bahawa kamu adalah saudara perempuanku. Betul tak? Memang betul. Saudara maksudnya ukhti fil Islam, dan juga adalah isteri dia. Macam isteri kita, saya katakan ini adalah isteri saya, dia juga adalah saudaraku dalam Islam. Serentak dua-dua. Jadi nak mengelak ni, Nabi Ibrahim mengajar isterinya Sarah supaya kalau nanti raja ni yang bertanya, siapakah ni? Aku adalah saudara kepada Ibrahim. Yalah, mereka mengharapkan agar raja ni tak ambil Sarah ni, sebab raja ni memang zalim. Tengok isteri orang yang cantik je, licin memang terambil. Ini jahat betul. Jadi ini persiapan Nabi Ibrahim, dia ajarkan isterinya Sarah, beritahulah bahawa kamu adalah saudara perempuanku, kerana hakikatnya kamu adalah saudariku dalam Islam. Memang betul. Juga kerana yang aku tahu bahawa yang Muslim di tanah ini hanyalah aku dan kamu, yang lain tu bukan Islam lagi. Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah, itu yang Islam. Lain tu belum. Ketika dia telah memasuki wilayah penguasa yang zalim Al-Jabbar tersebut, itu di Mesir, maka pengikutnya melihat Sarah melapor dan berkata kepada raja, sungguh telah datang ke wilayahmu seorang wanita yang sangat cantik, yang tidak layak dimiliki oleh siapa pun melainkan engkau wahai raja. Ini dia punya mata-mata ni, hulu balang ni pun jahat. Dapat share juga. Dia kata, tengoklah untuk aku, kalau tengok ada isteri yang cantik ni, bagi tu aku. Ini jahat. Sungguh telah datang kepada wahaimu seorang wanita yang tidak layak dimiliki oleh selain kamu saja. Maka dia mengirim utusan kepada Sarah untuk membawanya. Lalu Ibrahim AS segera bangun untuk solat. Tengok apa yang Nabi Ibrahim buat ni. Nabi Ibrahim dia tak lari.
Tapi Nabi Ibrahim ambil wudu terus solat. Ketika Sarah telah menghadap kepada penguasa tersebut, penguasa itu tidak tahan untuk menjamah Sarah sebab sangat cantik. Sarah ni di antara yang sangat cantik. Tetapi tangannya tergenggam dengan sangat kuat. Lalu dia berkata kepada Sarah, berdoalah kepada Allah agar dia membebaskan tanganku. Kalau setengah riwayat nyatakan dia kena stroke. Tangan raja zalim ni, dia nak pegang, dia cantik sangat. Dia disuruh pengawal dia bawa Sarah ni ke istana. Kemudian dia tengok, oh memang cantik. Tu dia nak pegang. Jahat, memang jahat betul. Dia nak pegang, bila nak pegang je terus Nabi Ibrahim berdoa, solat, berdoa. Sarah pun berdoa juga. Jadi akhirnya apa yang kaku dan stroke tangan raja ini. Lalu dia berkata kepada Sarah, berdoalah kepada Allah agar dia membebaskan tanganku dan aku tidak akan menyakitimu. Dah kena baru dia minta pertolongan kepada Sarah ni. Lalu Sarah berdoa menurut permintaannya, tapi ternyata dia ingin menjamahnya kembali. Dah doa dah okey dah. Ini macam mukjizat kan. Ya, Ibrahim Nabi, Rasulullah. Dua-duanya terus berdoa ni. Bila doa dia terus kembali balik. Okey lagi. Lalu lagi-lagi tangannya tergenggam lagi. Jadi nak jamah kali kedua. Nak jamah Sarah ni. Tergenggam lagi, maksudnya kena stroke, macam stroke ni. Kali ini lebih kuat daripada yang pertama. Lalu sekali lagi dia berkata kepada Sarah seperti mana yang pertama tadi. Lalu Sarah berdoa, ya Allah tolonglah, lepaskanlah dia ya Allah, sembuhkanlah dia ya Allah. Tetapi dia belum juga jera juga untuk mengulanginya. Ini bahasa Indonesia ni, jera. Kemudian tangannya tergenggam lagi dengan genggaman lebih kuat daripada dua genggaman yang sebelumnya. Memang ni memang jahat betul. Dah dua kali dah kena, maka nak jamah lagi. Tak puas hati. Lalu dia memohon, berdoalah kepada Allah agar dia melepaskan tanganku. Kalau ikut riwayat yang lain, dia katakan raja ini stroke satu badan kecuali kepala dia. Kali yang pertama, kedua, tangan dia, tangan pertama dan dua tangan, itu satu badan stroke, tak boleh gerak. Saja kepala saja. Kepala maksud dia boleh bercakap. Allah masih izinkan sehingga dia boleh bercakap. Tolonglah, berdoalah kepada Tuhanmu. Lalu Sarah berdoa dan terbebaslah tangan penguasa itu. Raja itu memanggil orang yang telah membawa Sarah dan berkata kepadanya, kata, panggil, mana pengawal tadi, mana hulu balang yang membawa Sarah tadi. Marah raja ini. Sungguh kamu telah mendatangkan syaitan ke hadapanku. Dia kata syaitan perempuan ini. Aku nak pegang tak boleh. Dia yang syaitan sebenarnya. Bukannya Sarah yang syaitan. Dan bukan membawa manusia. Oi, marah betul raja ini. Enyahkan dia daripada tanah airku ini. Nah, berikanlah dia hadiah. Maka dia, raja ini bagi hadiah seorang perempuan, itu Hajar. Hajar dia siapa? Isteri kedua Nabi Ibrahim. Itulah, Masya Allah, dia memang geram dia, dia nak pegang tak boleh, stroke lagi. Minta doa, okey lagi. Nak pegang lagi, stroke lagi. Doa lagi, okey lagi. Apa? Pegang lagi, dah stroke terus. Kepala aja boleh bergerak, boleh bercakap. Kita okey. Panggil hulu balang ataupun pengawal dia, kata panggil. Ini bukan manusia, ini syaitan ni yang kamu bawa ke sini. Dia geram sebenarnya, bukan apa. Dia tak dapat melepaskan nafsu dia. Lalu Sarah mula berjalan. Rasulullah berkata, ini Rasulullah yang menceritakan di sini. Rasulullah bersabda, lalu Sarah mula berjalan keluar. Maka ketika Ibrahim AS melihatnya, dia menghampirinya lalu bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu? Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya Sarah. Tengok Sarah ni okey aja. Masya Allah. Sarah menjawab, baik, Allah SWT telah mencegah si zalim itu, dan malah aku dihadiahkan seorang pelayan khadam perempuan, itu Khadijah, Hajar. Dan akhirnya jadi isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi dua isteri lah.
Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari meriwayatkan, dijelaskan dalam catatan nota kakinya, lalu Nabi Ibrahim berdiri untuk salat dan Sarah ikut berdiri untuk berwuduk. Sarah pun berwuduk juga, dua-dua. Itu saya katakan minggu lepas, orang yang nak solat hajat ni bukan hanya suruh orang solat hajat, kata kami sakit ni ataupun saudara saya sakit, tolong solat hajat untuk dia, tolong ini kena ni stroke ni, tolong solat. Dia tak solat. Tidak, kita kena solat. Kalau ikut kepada sunnah ini, kita kena solat, minta terus kepada Allah. Tetapi ialah masyarakat kita kadang dia tak tahu nak solat hajat, jadi dia tolonglah solat hajat, aku tak tahu. Padahal sangat sunnah, sangat mudah. Ambil wuduk seperti biasa, lepas tu hajat kau solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Taala, Allahu Akbar. Apa yang baca lepas tu? Baca Al-Fatihah, baca surah. Di antara mungkin baca surah Al-Kursi. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ulang. Hayati surah ini. Dalam ayat apa kata? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, yang maha tunggal. Allahus samad, Allah tempat memohon, tempat bergantung segala makhluk. Itu kita bayangkan Allah tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat memohon hajat, segala hajat. Jadi ulangkan. Betul doa lah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu sampai akhir. Ulang lagi. 2 rakaat habis, minta lagi, solat lagi. Bukan hanya sekali. Jadi ini kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim dan Sarah, anak isterinya. Nabi Ibrahim solat, dialah ambil wuduk awal. Sarah pun ikut berdiri untuk berwuduk dan mengerjakan solat sama. Lepas itu baru dia pergi jumpa penguasa ini. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, di antara faedah-faedahnya adalah barang siapa mendapatkan satu masalah yang sulit untuk dihadapi, sebaiknya segera mendirikan solat. Kadang-kadang kita kurang yakin itu saja. Macam mana sebaiknya memang solat dulu. Mana yang lebih baik, kita doa tu sajakah? Tak. Yang paling baik adalah kita solat hajat, kita doa. Baik juga dalam solat-solat biasa kita kan. Antara azan dan iqamah, apalagi waktu-waktu sebelum sebelum masuk waktu subuh, kita istighfar dan berdoa. Selepas azan subuh, sebelum salat subuh, doa. Tapi kalau kita memang ada hajat khas, kita salat 2 rakaat, ataupun tambah lagi 2 rakaat, minta kepada Allah khusus, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah SWT. Inilah caranya, maksudnya dengan mendirikan solat. Sebab Allah dah bagi tahu dah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan apa? Dengan sabar dan solat. Jangan kamu tergesa-gesa nak dikabulkan doa. Itu dalam hadis dia katakan, seseorang yang berdoa ini akan dikabulkan doanya selagi dia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa maksudnya, ya Allah, aku dah doa dah, aku dah solat dah seminggu ini aku minta, belum juga dapat. Yang macam ini memang tidak akan dapat. Jadi jangan kita mengira dengan kita berdoa sekali, 2 kali, 100 kali kita akan dapat dikabulkan. Kalau dapat alhamdulillah, kalau belum terus doa. Lepas kita doa, kita muhasabah lagi, apa sebab doa aku ni macam belum lagi diperkenankan. Mungkin dosa kita, mungkin makanan kita tak halal, mungkin sumber rezeki kita tak halal. Kadang-kadang sumber rezeki dah halal, tetapi cara kita menggunakannya tidak halal. Ataupun mungkin ada riba, mungkin ada unsur-unsur rasuah, unsur-unsur gharar, tipuan dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan doa kita terhijab, ataupun tidak dikabul oleh Allah SWT. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita muhasabah. Bila kita doa ni belum juga, apa sebabnya? Mungkin ada sebab-sebab penghalang dia. Mungkin kita pernah menzalimi orang. Banyak, cepat-cepatlah istighfar, sedekah. Jadi di antara berdoa yang dikabulkan adalah sambil kita solat, berdoa dan solat, solat dan berdoa lah dua-duanya. Kita juga bersedekah. Sedekah ini di antara kaedah yang diamal, yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk kita dapat ijabah yang cepat. Maksudnya dikabulkan doa. Ya Allah, setiap kali kita sedekah tu tanya, ya Allah, kabulkan doa aku ya Allah.
kabulkan hajatku ya Allah. Sedekah. Itu juga dengan orang yang sakit. Orang yang sakit pun macam mana dah puas dah. Sehingga Imam Ahmad dalam satu riwayat dia katakan, ada orang Islam ni ataupun jemaah datang, wahai imam, dia kata, wahai imam, macam mana ni, aku dah doa dah, aku dah berubat tapi tak sembuh juga. Maka Imam Ahmad menyatakan, cuba engkau gali perigi. Ini nak buat sedekah lah maksudnya. Gali perigi, dan akhirnya dia gali perigi ni, dia orang pun ambil air ni, akhirnya dia sembuh. Ini di antaranya lah, dia buat macam wakaf, macam sedekah berbentuk wakaf lah. Sedekah ni adalah di antara kaedah untuk kita mohon agar Allah kabulkan doa dan juga disembuhkan daripada penyakit. Jadi ini di antara dan dikatakan, dan faedah lainnya adalah wuduk disyariatkan bagi umat-umat sebelum kita. Bukan hanya kita, umat-umat Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi sebelum kita pun ada wuduk. Solat pun ada. Cuma tidaklah seperti solat maghrib isyak seperti kita, tetapi mereka solat juga. Penulis berkata, dalam bab ini terdapat pula kisah Juraij, iaitu ketika seorang wanita yang melahirkan seorang anak. Kita biasa dengar kisah ini. Bani Israel, seorang abid, orang abid ni banyak beribadah, sehingga satu ketika ibunya datang, wahai Juraij, kata, wahai Juraij, dia nak jumpa dengan anak dia. Dia tengah solat ni. Solat ni memang tak berhenti, solat salat sunat. Ibukah solatku? Ibukah solatku? Ibuku atau solatku? Dia kata dalam solatnya. Solat lagi penting ni, nak jumpa dengan Allah ni. Akhirnya ibunya balik, datang lagi kali yang lain. Juraij, ibu nak jumpa. Ibuku ke solatku? Juraij dia terus solat, sehingga ibu ni jadi fed up, bahasa kita fed up, kata, Juraij ni sehingga ibunya, yalah, bahaya doa ibu ni, makbul doa ibu ni. Sebab itulah hati-hati doa ibu. Kalau dia bercakap ni, bisa, ya Allah, kata ibu dia, jangan kau tinggalkan Juraij ini, melainkan ketemukan dia seorang wanita pelacur. Na'udzubillah. Didoakan seperti itu. Akhirnya ibunya tak datang dah. Lepas itu kita tengok bagaimana Allah SWT mentakdirkan bagi Juraij ni. Datang seorang perempuan lacur. Masyarakat di kawasan itu memang tahu ni Juraij ni seorang abid, banyak beribadah di tempat peribadatannya. Sehingga memang orang yakin dah, memang dia orang yang soleh, orang yang abid, banyak beribadah. Itu ketika wanita ni, yalah, dia cerita gosip, dia bukan gosip, tak ada pun, ini adalah fitnah sebenarnya. Seorang wanita ni, pelacur ni, kamu tahu tak Juraij ni, aku ni mengandung sekarang ni di angkara Juraij. Tengok ini doa ibu ni dikabulkan. Na'udzubillah min zalik, kan. Inilah hasil hubunganku dengan Juraij. Semua orang marah, semua masyarakat marah. Oh, begini rupanya orang abid ni, kononnya abid, sembahyang tak berhenti, rupanya dia melakukan perzinahan dengan wanita ini, dengan wanita pelacur. Semua orang robohkan mihrab dia, robohkan tempat peribadatan Juraij ni. Ni kita tengok, masya-Allah, doa seorang ibu ni dikabulkan. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Okey, tunggu, kata Juraij, aku solat 2 rakaat. Aku salat 2 rakaat. Ini ceritanya pendek aja, shortcut sebenarnya. Kalau ikut ceritanya panjang. Kemudian dia kata, dia pun solat, minta kepada Allah SWT agar tunjukkan mana yang benar. Sehingga akhirnya wanita ini datang lagi dengan bawa anak. Tengok ni anak, dia kata, inilah hasil perhubungan kami. Okey, kata Juraij, dia sembahyang 2 rakaat, betul dipegang kepala anaknya, dia usapkan. Dia kata, man abuka? Siapakah bapakmu? Ini masya Allah, ini orang abid ni. Kalau kita nak katakan zaman kita ni, ataupun istilah yang biasa kita gunakan ini wali Allah ni. Memanglah wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah tu disebut wali Allah. Kadang-kadang kita tak tahu dia punya keramah, tak nampak, tetapi dia adalah orang yang dekat dengan Allah dan ada keramahnya.
Walaupun dalam satu bab, ialah dia tidak melakukan dosa seperti yang kita anggap dia berzina, tetapi sebab dia tidak mengindahkan ibunya, ini satu teguran kepada kita semua. Betapa besarnya dosa. Bukannya dia menghadap ibunya, ibu, tak payahlah buat macam ni, aku sedang solat ni. Bukan. Dia tidak menyahut seruan ibunya. Sebab itu dalam pembahasan ulama, kalau kita sedang solat, ibu sedang panggil, kita solat sunat, bungkas saja, keluar saja. Bagi isyarat dulu. Kalau kita kuncilah bilik, kalau boleh tak usah kunci. Man, dia kata, ibu kita panggil kan, Allahu Akbar, kita solat, subhanallah, bagi isyarat dengan suara kuat, sami Allahu liman hamidah. Tak dengar juga, berhenti, keluar, dah buka. Dibolehkan sampai macam tu. Sampai kita ulang lagi. Tengok solat ni, antara solat ibu ni tinggi punya darjat. Kalau dia berdosa, itu dia urusan dia dengan Allah. Tetapi kita, antara kita dengan ibu ni, dosa itu special punya, tak boleh main-main. Jadi pendek cerita, jadi Jurayj ni solat, dia berdoa, siapakah bapa kamu? Dia katakan, bayi yang masih merah lagi ni, bapa aku. Ini di antara tiga ataupun 3 atau 4, 3 orang bayi yang bercakap masih kecil lagi. Bayi Masyitah, Nabi Isa AS, dan bayi di zaman Jurayj ni, bayi boleh bercakap. Siapa bapakmu? Dia kata, bapakku adalah pengembala kambing. Semua orang terkejut. Baby baru lahir ni boleh bercakap. Bapakku, maksudnya orang yang berzina dengan ibu dia adalah seorang pengembala kambing, bukan Jurayj. Akhirnya Jurayj beristighfar, kata, okey, kata orang kampung, kami akan bina mihrab engkau dengan emas. Tak payah, kata Jurayj, buatlah ala kadar seperti biasa. Semua orang, Allah SWT bagi teguran satu segi Allah bagi pertolongan kepada Jurayj menghadapi fitnah yang sedang dihadapi. Masya Allah. Jadi ini teguran tentang dia dengan ibu dia, yang mungkin dia merasa dia betul, padahal sebenarnya dia tidak menyahut seruan ibunya. Ini bahaya. Apalagi kalau dia menghadap ibunya, menyakit hati ibunya, ini sangat berbahaya, sangat. Dosa ni memang dosa yang besar. Ini seorang yang abid ni, sedang beribadah kepada Allah. Antara ibu, Allah ke ibu, ayah ke ibu. Dalam solat ni kita boleh kita adjust. Kita boleh sama ada kita dengan suara isyarat kita ataupun kita keluar saja. Oh ibu, cakap ibu dah sambung solat lagi. Ini. Jadi dalam waktu sama juga nak cerita tentang fadilat solat ni. Solat ni, Jurayj ni sebelum dia menyatakan bahawa ini adalah ataupun bertanya kepada bayi ini, dia solat dulu, solat hajat kepada Allah, memohon, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu adalah benar, yang batil adalah batil. Dan akhirnya Allah tunjukkan bayi ini bercakap. Masya Allah. Ini di antara fadilat, kelebihan solat yang mungkin dah bagi kita, mungkin kita tidak terfikir seperti itu ya. Mungkin yalah zaman kita mungkinlah tidaklah seperti itu. Solat 2 rakaat betul. Siapa ibumu? Siapa bapamu? Tak adalah dia bercakap seperti bayi ini Tetapi maksudnya permohonan kita mungkin tidaklah setahap wali Allah ataupun orang-orang yang seperti ini, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ni, yang memang doa ni makbul. Kita makbul juga, tetapi ada tahap-tahapnya, rendah sikitlah. Tetapi Allah suruh kita wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah bantuan, pertolongan dengan kamu sabar dan solat. Solat terus. Banyakkan bermunajat kepada Allah SWT. Ini kisah banyak lagi kisah sebenarnya, kelebihan solat ni. Masya Allah. Jadi solat ni bukan hanya kita menghadap untuk mengabdikan diri kepada Allah, tetapi dalam waktu yang sama ada faedah-faedah yang banyak yang akan kita perolehi, dunia ataupun akhirat, dua-dua dapat.
Kemudian mengagungkan keutamaan solat menghadap kiblat, rukuk dan sujud. An Abil Munib qala Rabnu Umar fatan yusalli qad atala as-salata wa atnaba fiha faqala ayyukum ya'rifu hadha faqala rajulun ana a'rifuhu faqala amma inni law 'araftuhu la amartuhu an yukthira ar-ruku' was-sujud fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda idza qama ila as-salati ata bi dhunubihi kulliha fa wudi'at ala aqtiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqat anhu. Hadis sahih daripada Abu Munib, dia berkata Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar ya, Abdullah bin Umar. Ibnu Umar pernah melihat seorang pemuda yang sedang solat, dan sungguh pemuda itu telah melamakan solatnya, maksudnya memanjangkan solat, panjang dibaca, lama dia berdiri. Memang di antara kelebihan, mana yang lebih baik, banyak rakaat ataupun panjang solat? Ada setengah ulama yang katakan panjangkan solat, maksudnya kalau kita tengok Rasulullah ni dalam satu rakaat, dua rakaat ni panjang dibaca, ini yang terbaiklah. Mungkin orang tak banyak hafal, mungkin tak boleh nak buat macam tu. Tapi kalau dia banyak hafal, diri ulang baca 1 2 muka surat, 4 5 surat, ataupun dia boleh ulang ayat tu. Dia boleh ulang ayat itu. Contohnya orang apa? Wadduha ulang lagi. Alam nashrah lagi. Tak ada masalah dalam solat dia. Jadi nak dapat solatnya panjang berdiri, salah sunat lah, bukan salah wajib. Jadi lalu Ibnu Umar bertanya, siapa di antara kamu yang mengenal lelaki ini? Seorang laki-laki menjawab, aku mengenalnya, aku kenal dengan dia ni. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, adapun jika aku mengenalnya, pastilah aku suruh dia untuk memperbanyakkan rukuk dan sujudnya. Kalau aku kenal, memang aku suruh dia panjangkan rukuk dan sujudnya. Karena aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba telah berdiri untuk solat, berarti dia datang dengan bawa seluruh dosanya. Masya-Allah. Bila nak solat ni, dia akan bawa dosanya. Kita tak tahu kan, dosa kita tak nampak, tapi kita ada dosa. Setiap orang ni beza-beza di antara seorang dan seorang yang lain dengan dosa masing-masing. Setiap bila kita solat ni, kita bawa dosa kita ni. Dan hadis dia katakan apa? Sesungguhnya seorang hamba telah berdiri, apabila telah berdiri untuk solat, berarti dia datang dengan bawa seluruh dosanya. Lalu dosa-dosanya itu diletakkan di atas lehernya. Ketika dia rukuk dan sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut daripadanya. Ini dosa-dosa kecil lah. Dosa besar kena taubat. Banyak dosa kecil kita, walaupun nampak bunyi kecil, tapi banyak dosa ni. Banyak dosa. Mata kita, telinga kita ni, setiap hari ada dosa. Apalagi ini handphone ni, ini boleh datangkan pahala, ada dosa. Tak bergerak ke mana-mana pun boleh dapat. Ini na'udzubillah min zalik. Setengah ulama katakan ini syaitan, dia kata. Kalau dia melalaikan kita, menjauhkan kita daripada Allah, itu jadi syaitan lah. Tapi kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, tak adalah, baiklah maksudnya. Jadi ini dia yang berlaku, tuan-tuan dan puan. Bila seorang sembahyang ni, dia ambil wuduk, dia solat, maka dia bawa dosa dia. Bila dia rukuk, dia sujud, dosa tu berjatuhan. Tengok hadis yang lain lagi. Ke berapa ni? 52. Tak bunyi Anil Harith al-Ash'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin wa fihi inna Allah amarakum bis salati fa idza sallaitum fala taltafitu inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Al-Harith al-Ash'ari, sesungguhnya Allah telah bersabda, Nabi SAW telah bersabda,
Sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria ini, dengan 5 kalimat. Di antaranya, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk solat. Apabila kamu solat, janganlah kamu berpaling, menoleh. Jangan menoleh. Sebab Allah sedang memerhatikan kita. Kerana Allah menghadapkan wajahnya, menghadap kepada wajah orang solat ini di dalam solatnya, selama tidak dia menoleh. Kalau menoleh dah putus. Jadi Allah memerhatikan kita tengah solat. Cuma kita tak perasan. Tiap orang yang solat Allah akan memerhatikan. Allah ambil perhatian, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, marilah kita memperbaiki solat kita, terutama wuduk kita lah. Lepas itu solat, tingkatkan kekhusyukan, tingkatkan kualiti solat kita, agar solat kita menjadi sebab untuk kita dikabulkan doa, dikabulkan hajat-hajat insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.